Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semuanya. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandar Johor Bahru. Yang dihormati Insinyur Hajah Nadatul Shimah binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandar Johor Bahru. Barisan Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Bahagian, Ketua-Ketua Unit Warga Kerja Majlis Bandar Johor Bahru, yang berusaha lagi dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aiman bin Ahmad, Pegawai Hal Ehwal Islam Majlis Bandar Johor Bahru, juga yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar, selaku penceramah undangan kita pada pagi ini, seluruh keluarga kerja ataupun seluruh warga Bandar Johor Bahru dan sesiapa jua yang dapat mengikuti program ini secara siaran langsung melalui pautan Facebook Majlis Bandar Johor Bahru. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat sama-sama sekali lagi bertemu dalam program pembudayaan Al-Quran dan tazkirah secara langsung atau live streaming hari Khamis 2 September 2021 Masihi bersamaan dengan 24 Muharram 1443 Hijriah. Kita dapat bersama-sama sekali lagi dan insya-Allah sebelum kita mendengar ceramah daripada Al-Fadhil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar, kita juga akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Baqarah mulai ayat yang ke-133. Dan sebelum itu marilah kita sama-sama berselawat tafrijiyah dan zikir Asma'ul Husna. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal غمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد
وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الوفاء القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah. Seterusnya, kita akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Baqarah mulai ayat yang ke-133 yang insya-Allah akan dipimpin Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dan terjemahannya akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aiman bin Ahmad. Itu majlis dengan hormat ta'zimnya mempersilakan. InsyaAllah.
إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. InsyaAllah kita mula daripada ayat 133. InsyaAllah. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Demikianlah wasiat Nabi Yaqub alaihi salam. Bukan sebagaimana yang kamu katakan itu, wahai orang-orang Yahudi. Kamu tiada hadir ketika Nabi Yaqub hampir mati. Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu akan sembah sesudah aku mati? Mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan datuk nenekmu Ibrahim dan Ismail dan Ishak, iaitu Tuhan yang Maha Esa. Dan kepadanya lah sahaja kami berserah diri dengan penuh keimanan. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Mereka itulah adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya. Bagi mereka balasan apa yang mereka telah usahakan. Dan bagi kamu pula balasan apa yang kamu usahakan. Dan kamu tidak akan ditanya atau dipertanggungjawabkan tentang apa yang telah mereka lakukan. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Dan mereka kaum Yahudi dan Nasrani berkata, jadilah kamu pemeluk agama Yahudi dan pemeluk agama Nasrani. Nescaya kamu akan mendapat petunjuk. Katakanlah wahai Muhammad,
kami orang-orang Islam tidak akan menurut apa yang kamu katakan itu. Bahkan kami mengikut agama Nabi Ibrahim AS yang tetap di atas dasar tauhid. Dan bukanlah ia dari orang-orang yang musyrik. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم ولا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Katakanlah, wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dan juga Nabi Yaqub serta anak-anaknya, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, yakni Taurat, dan Nabi Isa, yakni Injil, dan kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan antara seseorang dari mereka sebagaimana yang kamu, yakni Yahudi dan Nasrani, membeza-bezakannya. Dan kami semua adalah Islam, yakni berserah diri tunduk taat kepada Allah semata-mata. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Maka kalau mereka beriman sebagaimana kamu beriman dengan kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasulnya, maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk. Dan jika mereka berpaling serta tidak mahu beriman dengan sebenar-benar iman, maka sesungguhnya mereka akan tinggal berkekalan dalam perbalahan dan permusuhan dengan kamu. Oleh itu, janganlah engkau khawatir, wahai Muhammad, kerana Allah akan memeliharamu dan umatmu dari kejahatan mereka. Dan dialah jua yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.
Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, agama Islam yang kami telah sebati dengannya, celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam. Dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Kami tetap percayakan Allah dan kepadanya lah kami beribadat. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. Katakanlah wahai Muhammad, patutkah kamu, hai kaum Yahudi dan Nasrani, membuat bantahan terhadap kami mengenai pilihan Allah dan pengurniaannya, padahal dialah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami faedah amal kami dan bagi kamu pula faedah amalan kamu, kalau diikhlaskan. Dan kami adalah mengerjakan amal dengan ikhlas kepadanya. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. Atau patutkah kamu mengatakan bahawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta Nabi Ishak dan Nabi Yaqub beserta anak-anaknya, mereka semua adalah orang-orang Yahudi atau Nasrani, padahal agama mereka telah pun ada sebelum adanya agama Yahudi atau agama Kristian itu? Katakanlah wahai Muhammad, adakah kamu yang lebih mengetahui atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan keterangan, yang ini saksi dan bukti yang telah diberikan Allah kepadanya? Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang telah kamu lakukan. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Mereka itu adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya. Bagi mereka balasan apa yang telah mereka usahakan. Dan bagi kamu pula balasan apa yang kamu usahakan. Dan kamu tidak akan ditanya
atau dipertanggungjawabkan tentang apa yang mereka telah lakukan. Sadaqallahul azim. Benar Allah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Majlis persilakan Al-Fadhil Ustaz Khairul Fahmi untuk meneruskan program kita pada pagi ini. Ceramah beliau. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa qudwatina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah engkaulah ya Allah yang boleh membolak-balik hati-hati kami ya Allah. Thabbit qulubana ala dinik, kau tetapkan hati kami ya Allah pada saat pagi ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah engkaulah ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami ya Allah. Sarrif qulubana ala ta'atik, kau ubahlah hati kami ya Allah pada pagi ini daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad dan kebencian kepada hati yang penuh rahmat dan kasih sayang ya Allah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal majlis, dan berkatilah, berikan nikmat, kebaikan, kebajikan di saat mana kami berada di sepanjang program ini ya Allah. Wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal majlis, dan kami berlindung denganmu dari segala kesusahan, kesukaran, kesulitan, kemudaratan dan juga segala wabak penyakit yang ada di saat mana kami berada di sepanjang program dan majlis ini ya Allah. Wa na'udzubika min adzabil qabr, dan kami semua berlindung denganmu daripada azab kubur ya Allah. Wa na'udzubika min adzabin nar, dan kami berlindung denganmu ya Allah. Kami berlindung denganmu daripada azab api neraka Jahannam. Allahumma ftah alaina hikmatak, ya Allah bukakan ke atas kami hikmah-hikmah, kebijaksanaan kepada kami. Wanshur alaina, dan limpahkanlah kepada kami ya Allah min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayangmu kepada kami ya Allah, ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Faqalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah beri pada pagi ini. Di tempat saya di Skudai ini hujan. Di Skudai tempat saya ini dalam keadaan hujan, dan ketika dalam satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana turunnya surah Al-Waqi'ah pada ayat yang ke-79 seingat saya. Idza mawaqi'an nujum, tentang cerita pasal kematian ataupun tentang bersyukur. Maka ketika itu pada pagi hari hujan yang sama turun pada zaman Rasulullah. Maka ketika itu pada waktu pagi itu duha, Allah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, iaitu diilhamkan kepada Nabi dalam hadis rawahul Muslim. Dia kata pagi tadi hujan.
Terdapat dua orang manusia yang bersyukur dan seorang lagi kaum kamu yang kufur. Yang pertama yang kufur itu dia mengatakan bahawa hujan itu disebabkan itu dan ini. Tetapi malahan orang yang bersyukur itu, orang yang beriman itu, apabila hujan turun mereka menyebut hadhihi rahmatullah. Mulut dia keluar perkataan hadhihi rahmatullah. Wa wada'aha Allah. Ini adalah hadiah dari Allah. Ini adalah rahmat dari Allah. Dan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Moga-moga kita orang yang beriman. Bila saat hujan turun je, pertama mulut kita keluar, hadhihi rahmatullah. Ini adalah rahmat Allah. Kerana Allah mencela manusia yang tidak bersyukur. Yang mana bila hujan turun, mereka mengatakan itu dan ini. Mereka kata sebab hujan turun ini kerana ini. Kerana ada kematian. Kerana hujan turun ni kenapa? Kerana bumi menangis. Kenapa hujan turun? Kerana musim itu, musim ini. Maka mulut mereka tidak mengucapkan perkataan hadhihi rahmatullah. Ini hadiah dari Allah. Dan telah ditakdirkan oleh Allah. Lalu berdoa. Allahumma sayyiban nafi'ah. Moga-moga curahan hujan pada pagi ini menjadi curahan yang bermanfaat bagi kita semua insya-Allah. Jadi itu antara perkara-perkara yang perlu kita sebut. Malahan kadang-kadang umat manusia hari ini, orang Malaysia, bukan hanya kita tidak bersyukur, malahan bukan hanya kita tidak menyebut hadhihi rahmatullah, bukan hanya mengatakan bahawa hujan itu kerana itu dan ini, malahan kita ada kalanya mengeluh, mencemuh dan mengkritik hujan. Contohnya, hujan turunnya, Allah, hujan pula, baru nak basuh kain. Dah mula merongot. Permulaan sekali mulut dia bila subuh buka hujannya, Allah, hujan pula. Aduh, baru basuh kereta. Nampak? Dia mula mengeluh. Malah dia mula bukannya hanya dia menyebut nikmat. Hujan itu merupakan nikmat yang besar. Sejuta nikmat, berjuta nikmat dalam hujan, tetapi yang daripada mulut dia keluar, daripada mata lalat. Dia melihat keburukan hujan. Allah. Aduh, habislah spender aku tak kering lah nak pergi kerja hari ni. Spender dia basah yang dia fikir. Padahal bolehlah dia dipakai spender lain. Maksudnya benda-benda macam ni. Kadang-kadang simple, kasut basah. Kan? Nak hantar anak sekolah, hujan. Semua benda-benda mulut kita ini kena jaga. Sebelum kita nak mengeluh, kita hendaklah bersyukur dan memuji Allah. Supaya kita menjadi orang yang bersyukur, hidup pada saat hari ini, jadi orang yang Allah berikan kecukupan. Orang yang bersyukur, Allah berikan kecukupan, Allah berikan kelengkapan, kebaikan dan Allah akan tambah setiap apa yang dia ada pada dia insya-Allah. Jadi moga-moga kita menyebut Allahumma hadhihi rahmatullah wa wada'aha Allah dan Allahumma sayyiban nafi'ah. Okey, hari ini kita masuk daripada ayat 133 iaitu kita berada di hujung surah Al-Baqarah. Surah lembu. Surah lembu ni. Lembu ni dia tema surah Baqarah ni ataupun juz terakhirlah ataupun surah Al-Baqarah sendiri mengambil tema daripada perangai orang Bani Israel yang perangai dia memang perangai banyak songel. Perangai banyak songel. Kau bagilah apa pun sampai kisah lembu ni kita akan nampak dia banyak songel. Suruh kita buat begini, dia minta spek begini. Suruh dia buat begini, dia minta spek begini. Banyak benda yang dia tak nak buat tapi sebenarnya dia boleh buat tapi dia tak nak buat. Orang Islam nak laksanakan Islam pun banyak songel dia. Kenapa cari 4 saksi? Mana adil dia? Kenapa cari 4 saksi? Kan tak adil. Tapi bila kahwin, dapat pula cari saksi. Yang adil. Itu yang kadang-kadang kita unik. Tak alasan kalau kita benda yang lain, mungkin Malaysia mungkin tak mampu lagi nak melaksanakan Islam, itu tak apa. Tapi kalau mempertikaikan kenapa nak cari 4 mata, maka mereka main FIFA, bola sepak, mereka ambil pengadil dengan mata, bukan dengan kamera. FIFA, liga-liga badminton, mereka mengambil pengamatan keadilan dengan mata. Lensman, pengadil, referee, semuanya kita ambil dengan mata, bukan dengan kamera. Maksudnya, mereka lebih percaya pengadil sebagai benda yang adil. Tetapi, kerana itu hanya bola, mereka setuju. Tapi kerana nak melaksanakan Islam, mereka banyak dia punya apa? Dia punya pantang larang, dia punya segala susahnya. Jadi begitulah manusia ini. Dan saat mana orang disebut Bani Israel dan orang-orang Kristian ini, mereka sebenarnya mengetahui Islam. Tetapi mereka lebih kepada perkataan yang lebih disebut senang mudah bahasa kita adalah banyak songel. Banyak songel. Okey, selamat tak mungkin tak terlambat lagi untuk saya dan saya mengucapkan selamat ataupun hari Yaumul Istiqlal ataupun hari kemerdekaan kepada seluruh
warga Majlis Bandaraya Johor Bahru dan seluruh pendengar-pendengar dan jabatan-jabatan yang ada dalam ni. Saya ingat banyak jabatan-jabatan yang ada dalam, lagi-lagi yang melihat dan menonton Facebook, Facebook ada yang jabatan daripada jabatan kerajaan-kerajaan yang lain, dan juga seluruh yang menonton dalam warga maya ini. Moga-moga Allah melindungi kita dan merahmati kita pada pagi ini, dan berada kita di dalam taman-taman syurga ini insya-Allah akan menjadi asbab kita akan bertemu dan bertamunya di taman-taman syurga Allah di Jannatul Firdaus insya-Allah. Yaumul Istiqlal, iaitu hari kemerdekaan. Bila kita sebut tentang hari kemerdekaan, saya nak sebut sedikit tentang, nanti saya akan terang mesti yang dalam bab ni. Hari kemerdekaan. Bila kita menyebut hari kemerdekaan, maka ada satu hadis yang disebut di sana, terdapat suatu hadis yang kita biasa baca, iaitu disebut Habbul Watan minal iman. Sayangkan negara itu sebahagian daripada iman. Selalu dimainkan. Dalam minggu lepas, malam-malam merdeka itu, saya berzoom lah dengan jemaah daripada Melbourne, semua Melbourne dalam Zoom tu. Maksudnya orang luar negara. Ada Melbourne, ada daripada Sydney, tapi kebanyakannya Melbourne. Ada juga daripada Eropah. Dan saya memang ambil daripada luar negara, ambil dia orang Melayu lah, orang Islam, dan berwebek pada hari merdeka. Jadi mereka ni mencari rezeki sehingga keluar negara. Dan bagaimana nak menunjukkan kecintaan dia kepada Malaysia. Tajuk dia begitulah. Jadi bila kita sebut tentang Habbul Watan, hadis tentang sayangi negara kerana sebahagian daripada iman, permulaan kita nak melihat hadis ini adalah hadis yang palsu. Ataupun sebagai ulama meletakkan hadis ini dhaif jiddan. Tidak ada lagi ulama yang mensahihkan hadis ni. Dan tidak ada hadis ni dhaif jiddan, dan sebagai ulama meletakkan hadis ni mungkar dan maudhu'. Tarafnya palsu. Jadi hadis ini tidak, walaupun hadis ini dia menyebut tentang, hadis ini tidaklah menyebut sebagai hadis yang sahih, tapi di sana terdapat dalam maqasid syar'iyah. Kalau kita lihat dalam maqasid, dalam fiqh ataupun disebut sebagai maqasid syar'iyah. Maqasid maknanya adalah sasaran. Maqasid maknanya sasaran, tujuan. Dan syar'iyah itu daripada kesyara'ah ataupun disebut air yang mengalir, ataupun bagaimana untuk menuju ke sasaran. Goal itu sasaran, tiang gol, sasaran. Tapi bagaimana untuk menuju itu, itu jalan dia. Bola sepak dengan gelecik, dengan sistem, mungkin 4-4-2 sebagainya, ada sebagainya. Tapi bagaimana untuk menuju sistem tu, dalam satu maqasid syar'iyah ini, kehidupan kita, ada 3. Pertama, daruriyah, kemudian hajiyah, dan yang ketiga, tahsiniyah. Saya tak nak sebut yang perkataan yang lagi 2. Semua sebut daruriyah. Keperluan manusia yang perlu ada pada kita, kewajipan hanya 5. Yang pertama, hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifzun nafs, menjaga nyawa kita. Yang ketiga, hafzul akal. Hifzul akal ni menjaga akal. Yang keempat, menjaga hafzun nasab, menjaga keturunan. Yang kelima adalah hafzul mal, menjaga harta. Di sini tak sebut menjaga negara. Okey, bila kita tak sebut menjaga negara, bagaimana di sana terdapat banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa Rasulullah adalah seorang pencinta negara. Kita ambil hadis yang Hasan. Hasan dia kata, hadis Hasan, dia kata menilaikan hadis Hasan oleh Imam Tirmizi, menyebut bahawa Nabi pernah menyebut, dia kata, wa alangkah baiknya dirimu wahai Mekah, sekiranya aku tidak dikeluarkan oleh umatku, oleh kaumku di Mekah, maka tentulah dia kata, nescaya aku tidak tinggal selain daripada Mekah. Cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan negeri Mekah. Dalam hadis daripada Rawahul Bukhari, daripada hadis Rawahul Bukhari wal Muslim, ketika sampai Nabi di Mekah, sampai Nabi di Mecah hijrah, Nabi sampai di Madinah, Nabi buat apa? Nabi SAW ketika mana Nabi sampai di Madinah, Aisyah berkata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai ayahandaku. Maka ketika itu sampai sana, negara Madinah dalam keadaan wabak penyakit. Fashtaka Abu Bakar, maka ketika itu Abu Bakar jatuh sakit. Bilal jatuh sakit. Anak Abu Bakar, iaitu Asma binti Abu Bakar, meninggal dunia. Berita yang buruk. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan. Allahumma habib ilaina al-Madinah kama habbabta Makkah. Mulalah. Ya Allah, jadikanlah hati aku ni, hati kami ni cinta kepada Madinah sebagaimana engkau mencintai Madinah, Mekah. Sebagaimana Allah mencintai Mekah dan aku sendiri, yakni Muhammad, mencintai Mekah. Maksudnya nak cerita bahawa jadikanlah aku ni sayang kepada Madinah, tempat baru ni, sebagaimana aku sayang dengan Mekah.
Bagaimana aku sayang? Maksudnya Nabi nak cerita bahawa Nabi di tempat lahir ni, Nabi betul-betul sayang. Sampai Nabi kata bahawa dia pergi tempat, contoh pergi Melbourne, ya Allah, sayangkanlah aku dengan Melbourne ini. Jadi aku suka dengan Melbourne senang hati. Sebagaimana aku sayang dengan tanah air aku Malaysia. Sebab tu sebagian ulama menyebut, cintakan negara tidak termasuk maqasid syar'iyah. Tidak termasuk daruriyah, keperluan. Tetapi dia termasuk fitrah. Dia termasuk fitrah. Patut faham fitrah. Sebagai ulama meletakkan bahawa menerangkan hadis ini, mengatakan barang siapa, dikata. Sehingga dikata apa ulama? Barang siapa yang kamu ni nak memilih pasangan. Contoh Ustaz Aiman nak pilih pasangan. Contoh. Ustaz Aiman nak pilih pasangan apa? Okey, nak memilih anaknya. Memilih pasangan anak nanti. Nak pilih pasangan ni, dia kata gini, nak pilih, bila kita pilih satu benda ataupun pasangan ni, kita sebut apa? Macam Tuan Muhammad Saleh nak cari contohnya pasangan menantulah, bukan anak, pasangan menantu. Maka ulama kata, maka kamu melihat bagaimana dia mencintai negara dia. Nampak? Bagaimana dia melihat, dia mencintai tanah air dia. Kerana mencintai tanah air, tempat lahir itu adalah merupakan fitrah manusia. Barang siapa yang telah dalam hatinya tidak mencintai tanah airnya, maka telah hilanglah fitrah. Maka telah hilanglah insaniyah. Maka orang yang tak ada insaniyah ni, jangan buat calon isteri. Jangan buat calon suami. Sebab dia telah menghilangkan fitrah dia. Sebab ingat, orang yang tak ada cinta dan tak ada rasa feel dengan tempat lahir dia, tanah air dia, maka dia tidaklah, maksud hilanglah sifat manusiawi dia. Telah hilanglah. Jadi orang-orang begini kena hati-hati. Yang datang negara orang, kutuk negara dia sendiri. Kan? Habis, sudah. Datang Melbourne, kutuk negara Malaysia. Datang Malaysia, kutuk Melbourne. Orang Singapura datang Malaysia, kutuk Malaysia. Kutuk Singapura. Orang Malaysia datang Singapura, habis dia kutuk. Oh, Malaysia teruk. Oh, Malaysia teruk. Oh, bagus Singapura. Dia orang Malaysia. Tapi dah mula tak rasa dalam hati dia mencintai tanah air dia. Orang begini ni jangan buat calon isteri. Jangan buat calon suami. Ini begitu para ulama. Sehingga mengatakan bahawa walaupun cintakan negara ini tidak termasuk di kalangan iman, tidak termasuk di kalangan daruriyah dalam maqasid syar'iyah, yang 5 itu, seperti agama dan sebagainya, maka tetapi dimasuk dalam bab fitrah. Tapi walau bagaimanapun, Imam Hanafi menyebut, barang siapa yang mati dalam keadaan mempertahankan perbatasan. Tahu batasan? Maksudnya Malaysia ni ada batasan, Singapura ada batasan dengan Thailand. Siapa yang menjaga perbatasan ini? Maka siapa yang mati mempertahankan batasan yang telah disyaratkan, yang telah diperjanjikan dalam perjanjian, maka dia mati dalam keadaan syahid. Tapi mempertahankan negara itu sendiri tidak termasuk. Tetapi mempertahankan bab dalam mempertahankan batasan. Maksudnya dia bukan mempertahankan bangsa, tidak. Tapi mempertahankan perbatasan yang telah kita janji. Dalam kemerdekaan, kita dah janji Singapura tarikhnya begini, tapi bila ada orang yang malah masuk, kita pertahankan perbatasan itu, maka kita mendapat pahala syahid. Mendapat mati dalam keadaan mati syahid. Ini Imam Hanafi sebut. Tapi dia bukannya negara ini, bukan. Maksudnya apa sahaja perbatasan yang kita pertahankan dalam satu daerah atau negara, daripada dimasuki anasir-anasir musuh, maka termasuk dalam kalangan mati syahid. Jadi tentera-tentera kita yang duduk dekat sempadan-sempadan, yang akhirnya mati ditembak oleh orang-orang luar, maka dia adalah mati syahid. Walaupun dia, sebab dalam agama ni banyak perkara untuk mati syahid. Kerana agama dia dan kerana menjaga perbatasan. Menjaga perbatasan atau sempadan sesuatu tempat, ataupun harta sekalipun, mempertahankan harta. Dia ambil geran ni, disayang geran ni sampai dia mati. Ni geran bapa aku ni, pencuri nak potong kepala dia. Tak, ini harta aku ni. Pertahankan, mati. Mati dia juga mati syahid. Sebab dia termasuk daruriyah. Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan yang kelima menjaga harta. 5 perkara ni kalau perjuangkan, syurga. Syurga. Kalau kita pertahankan. Sebab tu ada orang yang pergi ke luar negara Melbourne kerana nak mempertahankan harta dia. Boleh, tak ada masalah. Dia pergi Singapura untuk mencari rezeki, harta, boleh. Yang tak boleh keluar daripada negara sebab 2. Sebab lari daripada perang, dan yang kedua sebab wabak penyakit. Kerana Malaysia wabak penyakit, kita pergi Brunei. Kita pergi Brunei. Kita masuk Brunei. Sebab kita nak lari daripada wabak penyakit, kita pergi Brunei. Maka itu yang tak boleh. Itu yang tak boleh. Tapi kalau pergi Brunei untuk mencari rezeki, al-mal, menjaga harta termasuk dalam daruriyah. Jadi insya-Allah itu antara perkara-perkara, moga-moga kita jadikan diri kita ini sebagai manusiawi yang sayang kepada negara kita sendiri. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala
dengan nikmat yang Allah beri pada hari ini, iaitu kita meletakkan bahawa ayat Quran pada ayat 133, iaitu tentang bagaimana ayat sengilah ayat 141, bagaimana tentang orang-orang yang disebut orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel. Disebabkan turun ayat ini, kerana apa? Ayat ini turun kerana orang-orang Yahudi ketika itu berada. Orang-orang Yahudi di Madinah ketika itu berkata bahawa, apakah engkau tidak tahu bahawa Nabi Yakub ketika saat mana mati dia beragama Yahudi. Nampak? Dia main. Dan kemudian turun ayat 135 pula, sama juga orang-orang Kristian di Najas. Dia kata orang-orang Najasyi, dia mengatakan bahawa di saat mana orang-orang yang daripada orang-orang golongan Najas, dia mengatakan bahawa orang-orang Kristian, dia kata, iaitu kunu nasara, maka jadilah orang-orang Nasrani. Jadilah orang-orang Kristian. Dia kata orang-orang penduduk Najran ini adalah orang-orang Kristian. Dia kata waktu saat Yakub meninggal, mati, mereka begini-begini. Maksudnya dia orang ni mengklaim nama Yakub. Mengklaim nama Nabi Allah Yakub. Yang ini ketika itu Allah menegur. Allah tegur apa? Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut. Adakah kamu menyaksikan waktu saat mana Nabi Yakub hampir mati tu? Kau saksikan ke? Allah nak mencela orang-orang Yahudi dan Nasara. Dia cela. Adakah kamu ni waktu saat mana Nabi Yakub hampir mati tu, ketika sakit tu, adakah kamu saat itu menyaksikan? Maka tidak. Macam mana kau tahu yang bahawa Nabi Yakub itu menyuruh supaya meninggalkan agama-agama yang lain? Sedangkan ketika itulah agak-agak Nabi Yakub menyuruh supaya mengikut agamanya Nabi Allah Ibrahim yang lurus. Nampak? Di situ dia mengherdik orang-orang Bani Israel dan orang-orang Kristian yang mengklaim bahawa agama ini seluruhnya orang-orang Yahudi mengatakan bahawa Bani Israel Yakub itu sebenarnya Israel. Ingat siapa yang tak bertahu, Yakub itu kadang-kadang Nabi Allah Subhanahu Wa Taala menggelar Yakub dalam Al-Quran dengan perkataan Israel. Itu nama selain dia. Macam Musa Aiman. Musa Aiman ni kadang-kadang orang panggil dia, kadang-kadang orang boleh panggil dia dengan Ungku Ismail. Contoh. Nama lain dia. Ataupun begitulah sebagainya. Nama lain dia. Macam sebahagiannya orang panggil dengan nama, ada orang panggil nama dia Katie, ada Khadijah, ada namanya Along, nama dia kadang-kadang begitulah. Cuma nak sebut bahawa Israel dan Yakub itu adalah sama orang. Orang yang sama. Kadang-kadang Allah gelar Yakub dengan Nabi Yakub. Kadang-kadang Allah gelar Yakub dengan Israel. Israel. Jadi ingat sebab tu dia dua keturunan Ibrahim ni. Israel, Ismail. Dia ada dua. Israel belah Ishak dan Ismail belah Siti Hajar. Siti Hajar. Ismail dan Israel. Dua-dua ada il. Dua-dua ada il. Kenapa disebut Ismail dan kenapa nanti disebut Israel? Isra tu maknanya adalah, sebagian ulama meletakkan maknanya hamba. Dan Isma' tu maknanya yang mendengar. Jadi ketika itu Allah mendengar doa Nabi Allah Ibrahim dan diletakkan Ismail. Dan kemudian diletakkan nama Israel kerana dia adalah hamba yang taat kepada Allah. Sebab tu nama Israel. Tetapi Bani Israel, anak-anak Israel. Ini dia bagi sekarang ni, orang Bani Israel. Pada zaman Rasulullah ada Bani Israel, anak-anak keturunan daripada Nabi Yakub. Anak-anak keturunan Nabi Yakub yang mengklaim nama bapa dia. Bapa dia yang suruh kami begini. Jadi kamu masuklah wahai Muhammad, agama kami. Yang Kristian pun sebut, wahai Muhammad, wahai umat Islam, masuklah agama Kristian. Dia najas. Jadi susah begini. Jadi Allah tegur bahawa ketika mana Nabi Yakub datang, ketika hampir mati, dia hanya menyebut Nabi Allah Ibrahim. Ikutlah Nabi Allah Ibrahim hanifan muslimah. Dia kata apa? Ikutlah Nabi Dia kata qul bal millata Ibrahim. Katakanlah wahai Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa. Kami umat Islam dan seluruhnya umat hari ini, janganlah ikut agama Kristian. Dan tak ada lagi lah agama daripada Bani Israel, daripada agama Kristian. Ikut terus millata Ibrahim hanifa. Ikut terus Nabi Allah Ibrahim yang lurus. Hanif maknanya lurus. Muslim maknanya tunduk berserah. Hanifan muslimah. Wa ma kana minal musyrikin, bahawa Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu tidak musyrikin. Jadi nak larikan bahawa Nabi Ibrahim ni kan bawa nanti Kristian, Bani Israel, Yahudi. Jadi Allah bagi tahu supaya ikut terus Nabi Ibrahim. Senang. Kembali balik. Dah berpecah lah.
Nabi Ismail ini. Nabi Yakub gini keturunan dia. Dan nanti keturunan Nabi Yakub ada terbagi pula Nabi Isa pula. Nabi Isa. Jadi Allah minta supaya kembali balik kepada asal, iaitu Nabi Ibrahim. Sebab semua nabi, semua agama, baik di Kristian, baik dia Yahudi, baik di Islam, mereka amat mengagumi Nabi Allah Ibrahim. Jadi senang cerita, ikut orang yang paling kita patuh. Kan? Macam pemimpin. Kadang-kadang dengan ini kita tak nak. Dengan ini kita tak nak. Kita kembali balik kepada agung. Sebab orang semua taat dengan agung. Contoh gitulah. Jadi senang cerita kembali balik pada orang yang dia taat siapa. Senang cerita. Kita kembalikan kepada orang yang memang dia respect. Jadi semua agama pada ketika itu, Yahudi, Nasara, semua taat kepada dan semua beriman kepada Nabi Allah Ibrahim. Tapi mereka tetap tidak setuju. Tetapi mereka tetap, macam mana pun mereka tetap tidak beriman. Sebab tu dia kata perangai lembu. Perangainya macam kisah lembu. Yang kau cakaplah macam mana pun suruh, hanya just melih lembu je pun. Tapi mereka kata lembu tu spek macam mana, jantan ke betina, warna apa, macam-macam. Padahal orang suruh apa buat benda yang simple. Benda yang simple sebabkan banyaknya songel, maka mereka hampir-hampir tidak berjaya untuk menyembelih lembu. Sama juga dengan iman pada hari ini, Allah hanya suruh menyembah menyembah agama Nabi Allah Ibrahim, tetapi mereka banyak dia punya perbalahan yang berlaku, akhirnya mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikata bahawa di sini disebut sebab turun lagi dikata bahawa tafsir orang-orang Yahudi, tafsir penjelasan dia dikata kenapa disebut Nabi Ishak, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Kenapa? Nabi Ismail kan belah sini, kan? Nabi Ismail ni belah orang Kristian. Nabi Ismail ni kan belah sini. Dia tak kena dengan Bani Israel pun. Pelik tak? Kenapa disebut wahai Bani Israel, bapa kamu Nabi Ismail? Kenapa? Nabi SAW pernah menyebut dalam hadis rawahul Bukhari, Amur Rajul. Pakcik seorang lelaki tu, pakcik, macam contohnya saya ada pakcik Pak Long saya, Pok Su saya, Pok De saya, kan? Pok Teh saya, Pak Lang contohnya. Saya ada pakcik, adik-beradik bapak, adik-beradik mak. Maka dikata adik-beradik bapak saya, maka dikata sinwu abihi, disetara dengan bapak. Pangkat pakcik ni Nabi SAW sebut setara bapak. Kalau dia tak ada anak lelaki, tak ada waris, maka kalau dia ada pakcik, terhalang dia punya apa? Dia punya harta dia. Terhalang dia punya harta dengan pakcik. Maksudnya kalau tak ada adik-beradik dan sebagainya, maka ketika itu pakcik ni boleh dapat harta. Maksud terhalang. Maksudnya apa? Pakcik ni kuat. Pakcik ni sangat-sangat kuat. Sebagaimana Nabi sebut, pakcik ni dia punya pangkat dalam waris, dia punya ni setara bapa. Setara, lepas tu kalau bapa kita meninggal, moga-moga kita orang-orang yang tidak yang tidak meninggalkan pakcik-pakcik kita, sekurang-kurangnya tanya khabar, salamlah keruk RM100 ke RM50 ke untuk menggantikan. Dulu tak dapat nak bagi bapak kita jangan lupa bagi pada pakcik-pakcik kita sebagainya. Jadi insya-Allah ini tu antara isi-isi daripada ayat-ayat di sini yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada orang-orang daripada Bani Israel keseluruhannya, baik Bani Israel daripada golongan Yahudi, baik daripada Bani Israel dari golongan Nabi Allah Isa. Golongan daripada Nabi Isa ini, mereka menolak Taurat daripada Nabi Musa. Sedangkan daripada golongan Nabi Musa, Yahudi, Bani Israel yang Yahudi, mereka memuji Nabi Musa. Memuji Nabi Musa dan mereka tak setuju dengan Injil daripada kitab Nabi Isa. Sedangkan datangnya Islam. Apa yang mereka suruh? Apa yang Nabi suruh? Dikata Nabi SAW berkata, Aminu bit-Taurah. Nabi sebut dalam hadis marfu', Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahawa Nabi SAW berkata, Aminu bit-Taurah wal Injil. Maka wahai orang Bani Israel, berimanlah dengan Injil dan Taurat. Beriman. Maka Nabi disuruh, kamu nak beriman dengan Taurat? Beriman. Wahai orang Yahudi, kamu nak beriman dengan Taurat Nabi Musa? Beriman. Wahai pengikut Nasara, kamu nak beriman dengan Nabi Isa? Beriman dengan Injil kamu. Wal yasa'kum al-Quran, dan hendaklah kalian pun beriman dengan Al-Quran. Jadi Allah nak satukan kembali, Nabi nak satukan kembali orang Bani Israel ni, dia ada dua dah. Terbahagi kepada Kristian dan terbahagi kepada
Yahudi. Jadi puak Musa, puak Isa. Jadi dua-dua ni kau nak beriman dengan agama kamu, beriman. Orang Nabi Musa kena beriman dengan puak Injil. Orang yang puak Injil kena beriman dengan puak Taurat. Dan jangan sekali-kali kamu terlupa dengan Al-Quran juga. Jadi tiga-tiga kita beriman. Jadi orang Islam mudah. Injil pun dia beriman. Dalam keadaan Taurat Nabi Musa pun kita beriman. Dan juga Al-Quran pada hari ini yang turun kepada kita, kita juga beriman. Dan kitab Zabur kita beriman. Tapi kalau Nabi Ibrahim tak ada kitab. Nabi Ibrahim hanya ada 10 sahifah. Apa sahifah dia panggil? 10 helaian. Dia cuma ada sahifah, dia macam tak sampai cukup Al-Quran lah, macam satu buku. Dia cuma satu sahifah. Ada 10 lembaran yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim sahaja. Nabi Ibrahim tak ada kitab. Tapi kembali balik kita kumpulkan kitab Injil, kita kembali kumpul kepada kitab Taurat dan kita beriman keseluruhannya dengan Al-Quran, Injil, Taurat dan juga Zabur. Semua itu adalah merupakan kitab yang wajib kita percaya dan wajib kita beriman kepadanya. Jadi wallahu alam. Jadi insya-Allah moga-moga Allah berkati pada hari ini dengan hujan yang turun, moga-moga Allah melimpahkan lagi rahmat dan Allah jauhkan Johor, negeri Johor ini secara khususnya dan umumnya secara negara kita ini daripada bala bencana dan juga daripada hujan-hujan yang menyebabkan kerosakan daripada rumah-rumahnya dan kerosakan dari kediaman-kediaman kita. Jadi insya-Allah kita sama-sama berdoa dan mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan daripada segala bala bencana ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang layak kami sembah melainkan Engkau, ya Allah. Pada pagi ini kami mengaku, ya Allah, tiada Tuhan yang layak kami menadah tangan memohon pertolongan dan perlindungan melainkan kepada Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, ya Allah. Sesungguhnya kami semua yang berada di sini, ya Allah, tergolong di kalangan orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Kami mengaku, ya Allah, kami selalu melakukan kesilapan dan dosa, ya Allah. Kami selalu melakukan maksiat, ya Allah. Kami selalu melakukan kezaliman kepada diri mereka kami sendiri, ya Allah. Ampunilah, ya Allah, dosa-dosa yang telah kami lakukan, ya Allah. Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah, turunkan rahmat kepada kami pada saat pagi ini, ya Allah. Dengan asbab Al-Quran yang kami baca pada pagi ini. Yang kami dengar. Yang kami tadabbur. Ya Allah, pada pagi ini, ya Allah. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan. Jadi kalau Al-Quran yang kami baca saat pagi ini, ya Allah, yang kami dengar, yang kami tadabbur pada pagi ini, ya Allah, sebagai imam kepada kami, ya Allah, sebagai ikutan kepada kami, sebagai hidayah dan sebagai cahaya kepada kami, ya Allah, dan sebagai syifa dan yang menawar bagi penyakit-penyakit kami, ya Allah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina. Ya Allah, di saat mana kami terlupa, terlalai, terleka, Engkau selalu ingatkan kami untuk selalu membacanya, ya Allah. Wa'allimna minhu ma jahilna. Di saat mana kami jahil, ya Allah. Ya Allah, Engkau fahamkanlah. Di saat mana kami tidak faham, ya Allah, Engkau fahamkanlah. Di saat mana kami malas, ya Allah, Engkau rajinkanlah kami membacanya. Warzuqna tilawatahu. Berikan kepada kami kesempatan, ya Allah. Dan juga rezeki untuk kami senantiasa dapat mendampingi Al-Quran, membaca Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar, di sepanjang malam dan siang. Waj'alhu lana hujjatan. Jadi kalau Al-Quran yang kami baca saat pagi ini, kami dengar, yang kami tadabbur pada pagi ini sebagai hujjah kepada kami. Wa syafa'atan fil qabr. Dan juga syafaat kepada kami, ya Allah, di saat mana kami berada di dalam kubur, ya Allah. Wa syafa'atan fi yaumil mahsyar. Dan juga syafaat kepada kami, ya Allah, saat mana kami bangkit di yaumul mahsyar nanti, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma rfa' 'anna al-bala'. Ya Allah, Engkau angkatkanlah setinggi-tingginya, ya Allah, bala bencana di negara kita, negara kami ini, ya Allah. Wal waba,
dan juga segala wabak penyakit khususnya wabak COVID-19 ini. Min biladina daripada bumi kami ini dan khususnya kepada negara kami ini ya Allah. Allahumma wa anzala sakinata wa syifa. Keturunkanlah ketenangan di dalam hati-hati kami, keluarga kami ya Allah, tempat kerja kami ya Allah. Wa syifa dan juga sebagai turunkanlah juga penawar bagi penyakit COVID-19 ini ya Allah. Allahumma hafazna ya Allah, peliharalah diri kami ya Allah beserta wa usrati dan keluarga kami dan beserta seluruh warga Majlis Badar Raya Johor Bahru ini dan seluruh yang mendengar live daripada Facebook baik pun daripada Kisco Webex ini min syarri hadzal wabak COVID-19 daripada segala wabak-wabak penyakit khususnya wabak COVID-19 ini ya Allah. Allahumma barik lana. Allahumma barik. Allah barakallahu. Allahumma barik ala hala hadzal liqah. Allahumma barik ala hadzal liqah. Allahumma barik ala hadzal liqah. Ya Allah, di antara kami ada yang sudah divaksin ya Allah dan ada yang belum divaksin ya Allah. Ya Allah, Engkau berkatilah. Barik ala liqah. Vaksin yang ada dalam badan kami ini, ya Allah. Sekiranya kami telah divaksin, ya Allah. Ya Allah, Engkau berkatilah vaksin yang telah ditanam di dalam badan kami, ya Allah. Kami tahu, ya Allah, vaksin ini tidak sempurna, ya Allah. Vaksin ini tidak sempurna, ya Allah. Ada yang mengatakan tidak baik, ya Allah. Maka sekiranya tidak baik vaksin ini, ya Allah, Engkau baikkanlah vaksin di dalam badan kami, ya Allah. Sekiranya tidak sempurna vaksin yang kami telah masuk dalam badan kami ini, ya Allah, Engkau sempurnakanlah. Sekiranya tidak cukup vaksin ini untuk menahan daripada penyakit COVID ini, ya Allah, Engkau cukupkanlah, ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang menjadikan sesuatu itu ubat bagi kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah dan berkatilah vaksin yang telah masuk dalam badan kami, ya Allah, sebagai makna tawakal dan usaha daripada kami, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada segala wabak penyakit yang membawa kepada kematian, ya Allah. Dan peliharalah diri kami dan keluarga kami, ya Allah, dari penyakit-penyakit yang berbahaya, ya Allah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ada di antara kami, ya Allah, yang sakit, Engkau sembuhkanlah. Ada di antara kami, ya Allah, yang terkesan dengan PKP ini, ya Allah, Engkau cukupkanlah rezeki mereka, ya Allah. Kau berkatilah, ya Allah. Sekiranya jauh rezeki kami, di antara kami ada rezeki yang jauh, Engkau dekatkanlah. Sekiranya ada di antara kami rezekinya di langit, Engkau turunkanlah, ya Allah. Sekiranya ada di antara kami rezekinya masih di bumi, keluarkanlah. Ya Allah, sekiranya rezeki kami, ya Allah, ada yang kotor, Engkau berkatilah. Sekiranya ada di antara kami yang berhutang, ya Allah, Engkau mudahkanlah kami untuk melunaskan hutang-hutang kami, ya Allah. Sekiranya ada di antara kami, ya Allah, yang masih lagi ada orang berhutang dengannya, ya Allah. Ya Allah, Kau jadikanlah orang-orang yang berhutang itu dapat membayar hutang-hutangnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Sekiranya di antara kami yang derhaka anaknya, Engkau jadikanlah anak kami anak yang soleh soleha. Ada di antara kami yang jahat pasangan hidupnya, ya Allah. Jadikanlah pasangan hidup kami suami dan isteri, suami yang soleh soleha. Ada di antara kami yang berantakan rumah tangganya, ya Allah. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang bahagia di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan rahmat Allah SWT. Ambil masa sekejap. Yang pertama saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Saleh bin Sulaiman dan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar atas suntikan vaksin yang diberikan sebentar tadi kepada kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan. Hari ini ada vaksin hari ini? Hari ini insya-Allah ada. Ustaz Iman dah vaksin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya yang kedua nanti 7 hari bulan. 7 hari bulan hari Selasa ni insya-Allah. Moga dipermudahkan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT, saya ambil sikit masa. Saya ingin mempromosikan, insya-Allah, ambil masa kesempatan ni untuk kita promosikan program Jom Mengaji. Untuk sama-sama kita perbetulkan bacaan Al-Quran kita dengan bersama dengan Ustaz, dengan Fadil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Razi. Kalau siapa-siapa pernah dengar di Johor FM, beliau selalu bersiaran dalam siaran saluran ataupun kita kata cara rancangan alunan kalamullah.
dalam kelas Taranum Rancangan Alunan Kalamullah, dan juga banyak kelas-kelas pengajian Al-Quran dan juga tahsin Quran dan sebagainya yang beliau pimpin di sekitar Johor. Jadi insya-Allah kita akan jemput khas beliau untuk dalam sesi kelas mengaji kita pada setiap hari Isnin malam jam 9 suku malam di aplikasi Webex dan juga Facebook rasmi MBJB. Jadi saya menggalakkan dan mengajak semua tuan-tuan dan perempuan sama ada dalam Webex ataupun di Facebook untuk kita sertai kelas ini. Sama-sama kita mempelajari bacaan Al-Quran kita, memperbetulkan makhraj, sifat huruf dan sebagainya. Ibtidak, tempat berhenti, tempat sambung. InsyaAllah Ustaz akan sama-sama pimpin kita. Mudah-mudahan kita akan baca Al-Quran dalam keadaan sempurna, insyaAllah. Jadi terima kasih sekali pada Ustaz Muhammad Khairul Fahmi, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi ini mendapat keberkatan di sisi Allah SWT dan diangkat wabak yang kita hadapi sekarang ni, insyaAllah ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi setakat itu saja pada pagi ini. Sama-sama kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.